Baiklah, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu sekali lagi pada malam ini bagi sesi Liqa Asy'ariyah 12.0 yang tajuknya adalah Cinta Nabi Bukan Syirik yang akan disampaikan oleh ahli panel kami iaitu Saudara Abdul Rahman Al-Azhari. Jadi, baiklah, sedikit latar belakang ringkas akan ahli panel kami pada malam ini. Nama yang telah diberikan adalah Abdul Rahman bin Ahmad Tirmizi. Beliau belajar di Universiti Al-Azhar di Kahirah. Beliau daripada Fakulti Syariah dan Undang-Undang dan bidang yang diambil adalah bidang Syariah Islamiah. Jadi, tanpa menyangka waktu lagi, kita akan memberi ruang kepada ahli panel kita untuk membentangkan tajuk pada malam ini dan sekali lagi kami mengingatkan supaya tidak menekan apa-apa butang, khususnya butang present now supaya tidak mengganggu aliran majlis dan juga supaya menutup ataupun switch off kedua-dua audio dan video supaya tidak mengganggu ataupun ada bunyi-bunyi gangguan. Dan jika ada apa-apa soalan boleh ditanya di hujung sesi kita pada malam ini yang akan dijawab oleh ahli panel kami pada malam ini, insyaAllah. Jadi tanpa menyangka waktu lagi, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan membicarakan sedikit yang berkaitan dengan tajuk Cinta Nabi Bukan Syirik. Jadi isu ini antara isu yang sangat-sangat besar lah di negara kita yang menjadi perbicaraan sehingga ada pertelingkahan yang besar, jurang yang sangat besar di antara umat Islam, di kalangan umat Islam di negara kita ataupun di luar negara, di seluruh dunia. Satu perkara yang kalau kita faham, insya-Allah pada musim-musim Maulid, pada majlis-majlis yang berkaitan dengan cinta Nabi, kita tidak akan bertelingkah lagi. Jadi untuk lebih mendalam, saya akan membicarakan sedikit saja. Bukanlah saya ni orang yang layak, tapi sekadar sangka baik daripada sahabat-sahabat daripada Liqa Asy'ariyah untuk memberi amanah kepada saya bercakap tentang tajuk Cinta Nabi Bukan Syirik. Yang pertamanya kita masuk kepada definisi. Definisi cinta atau mahabbah. Sama saja cinta ataupun mahabbah ataupun hub. Sebutkan di sini kecenderungan rohani mendekatkan kasih sayang dan menafikan jauh diri. Orang yang mencintai, rohani dia cenderung untuk mendekatkan kasih sayang kepada orang yang disayangi, kepada benda yang dicintai, dan menafikan, membuang sifat jauh diri daripada si pencinta terhadap orang yang dicintai. Kalau kita sayang kepada seorang perempuan, rohani kita akan cenderung untuk menambah kasih sayang, untuk mendekatkan kasih sayang kita kepada dia dan menafikan dan membuang sifat jauh diri kita terhadap si perempuan itu. Itu mahabbah. Dan mahabbah ada lagi orang mendefinisikan dengan definisi yang lain. Cuma katanya dalam kitab Muntahasul oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji, sebenarnya cinta ini bukan definisinya banyak, cuma caranya berbeza. Cara menyerlahkan, cara mempersembahkan cinta itu berbeza mengikut individu. Hakikatnya akan kembali kepada satu takrifan, yakni kecenderungan ini, kecenderungan rohani. Semua ini duduk di dalam, tidak nampak di luar. Itu definisi cinta ataupun mahabbah. Seterusnya kita terus kepada syirik pula. Sebab kita dah mendefinisikan Nabi ni, saya rasa barang makruf dah. Nabi Rasul ni barang makruf dah. Jadi saya terus kepada maksud syirik, makna syirik. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, kata Imam Nawawi ini dalam syarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, terkadang syirik dan kufur itu satu makna. Bilakah
kufur dan syirik itu menjadi satu makna, membawa makna yang satu apabila dirangkumkan, diletakkan perkataan syirik dan kufur itu dalam satu ayat. Dalam Al-Quran banyak contoh-contohnya. Saya tidak mendatangi di sini, kalau takut panjang. Tapi maknanya apabila dalam satu ayat, dalam satu jumlah, disebutkan syirik dan kufur secara sekaligus dalam satu ayat, itu bermaksud makna yang satu. Makna yang satu. Dan terkadang memberi maksud yang berbeza. Kadang-kadang memberi maksud yang berbeza apabila disebutkan musyrikin, orang syirik dalam satu ayat, dalam satu jumlah, dan disebut al-kafirin, disebut orang kafir dalam satu ayat yang lain. Maka di situ bermaksud memberi maksud yang berbeza, yakni menyekutukan Allah Ta'ala. Menyekutukan Allah Ta'ala. Saya bawa contoh tu seperti seseorang mengaku Allah itu Tuhan, tetapi menyekutukan Allah dengan sembahan selain Allah seperti pokok dan berhala. Jadi Imam Nawawi ini sebut begitu kerana kadang-kadang syirik tu bermaksud kufur juga. Disebutkan bahawasanya kaedah yang kita nak faham secara mudah, syirik dan kafir ini, syirik dan kufur, semua orang yang syirik itu kafir. Dan bukan semua orang yang kufur itu syirik. Kufur ni apa kufur? Ingkar kepada Allah Ta'ala. Orang kafir, orang yang tak percaya terus kepada Allah Ta'ala, Buddha, Hindu dan sebagainya, kufur mereka itu. Ada dok syirik, ada golongan yang syirik. Ahli kitab yang mana disembah Allah Ta'ala, tetapi menyekutukan Nabi Isa, meletakkan Jesus Christ pada taraf ketuhanan bersama dengan Allah Ta'ala, Trinity dan sebagainya. Itu syirik. Semua syirik itu kufur, tetapi bukan semua kufur itu syirik. Itu untuk makna syirik yang secara ringkasnya saya sebutkan di sini. Maka apabila kita sebut cinta, perlulah diserlahkan dengan tanda-tanda saja. Kerana apa tanda? Kerana cinta ini bersifat perasaan, bersifat barang dalaman, tidak mampu dilihat oleh mata kasar. Maka tanda-tanda itulah menjadi bukti kepada cinta. Jadi kalau kita sayang kepada perempuan, bukan kita lah, orang lain. Kalau muslimin dan muslimat ada sayang kepada kekasih masing-masing, maka memanglah sayang itu tak nampak, tetapi tanda sayang itu nampak. Beri topak, nak suruh telefon dan sebagainya, itu tanda. Sebab barang yang bersifat perasaan ini tidak ada satu takrifan yang kukuh, tidak ada satu had, tidak ada satu sempadan yang boleh menyempadankan perkara itu. Baik. Tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni antaranya lah Syekh Abdullah Sa'id Al-Lahji sebut, antaranya ialah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengikut jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mencintai dengan cinta Nabi. Apa yang Nabi suka, apa yang Nabi cinta, apa yang Nabi sayang, kita sayang. Apa yang Nabi benci, membenci dengan benci Nabi. Apa yang Nabi benci, Nabi tak suka, kita tak suka juga. Itu mencintai dengan cinta Nabi dan membenci dengan benci Nabi. Seperti mana disebut dalam Syama'il, Sayyidina Anas bin Malik asalnya tak suka makan labu. Tetapi apabila nampak Nabi suka makan labu, maka dia berkata, bermula daripada aku tengok Nabi ni suka makan labu, aku pun jadi suka makan labu. Itulah maksudnya cinta dengan cinta Nabi. Membenci dengan benci Nabi. Kita tahu dah maksudnya Nabi tak suka buat benda tu. Dah ada satu sebab yang kukuh. Dengan istinbat ulama semuanya, maknanya Nabi tak suka tu menyebabkan hukum makruh dan haram, maka kita pun tidak menyukai juga. Itulah tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksiat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka tengok,
kita pun tak buat juga. Itulah maksud membenci dengan benci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saya rasa semua orang akan bersetuju. Semua orang akan mengikuti apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi bercakap, benci dengan benci Nabi dan suka dengan cinta Nabi. Dan isu seterusnya pula, isu yang berkaitan dengan cinta atau mahabbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ni antara isunya. Saya ringkaskan kepada 4 isu. Yang pertama, isu yang berkisar dengan maulid. Majlis sambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulidur Rasul. Yang kedua, puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dalam bentuk karangan ayat biasa ataupun dalam bentuk syair. Yang ketiga, solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Nabi ni asalnya tidak diisu, tetapi isu yang menjadi cabangnya ialah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan lafaz, bukan dengan sirah yang Nabi buat. Nabi selawat macam ni, tapi kita selawat dengan selawat yang mana Imam Syafi'i sebut. Selawat dengan selawat Imam Ibn Mashih sebut. Di situlah ada isu. Yang keempat pula ialah asar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesan-kesan tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti isu capal, isu-isu yang berkait rambut Nabi dan sebagainya. Kita akan simpulkan secara ringkas mengikut urutannya insya-Allah taala. Baik, itu isu-isu yang berkaitan. Yang secara ringkasnya ada 4 ni. Kita letak dalam 4 golongan ini. Seterusnya kita tengok yang pertamanya majlis maulid. Sejarah majlis mahabbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun asalnya dalam timeline tadi saya sebut isu yang berkait dengan maulid, tetapi saya letak di bawah ini sejarah majlis mahabbah. Kadang-kadang bukan bertepatan dengan maulid pun, kadang-kadang setiap malam Jumaat nak buat majlis mahabbah Nabi, nak baca selawat dan sebagainya. Maka mula daripada manakah? Bermula daripada zaman manakah? Majlis-majlis mahabbah, majlis-majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dimulakan. Baik. Kita tengok sejarah. Disebut pada kurun yang keempat, pemerintah yang bernama Al-Mu'izz Lidinillah. Beliau orang Morocco, orang Maghribi yang berhijrah ke negeri Mesir, menjadi pemerintah di negeri Mesir. Beliaulah orang pertama yang menganjurkan majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam secara besar-besaran. Ulama-ulama semua turun padang untuk bersama dengan Al-Mu'izz Lidinillah ini. Dan seterusnya pula, secara ringkasnya pula, kurun yang ke-6, pemerintah Arbil di utara Iraq juga menganjurkan majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda pemerintah Arbil ini memberikan kepada orang yang menulis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tulis kitab tentang maulid, diberikan ganjaran. Seterusnya zaman Osmaniyah, Sultan Abdul Hamid yang kedua. Jadi sebelum daripada majlis-majlis ini, kita nampak dalam sini, kita tengok di sini bahawasanya Al-Mu'izz Lidinillah, pemerintah Arbil ni semuanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pemerintah-pemerintah yang anjurkan, bukan daripada inisiatif orang-orang rakyat-rakyat marhain. Sebelum daripada bermulanya zaman, sebelum daripada pemerintah yang menganjurkan sebegini rupa secara besar-besaran di peringkat kerajaan, sebenarnya muslimin, orang-orang Islam sudah menyambut maulid Nabi secara mingguan dengan berpuasa pada hari Isnin. Ini disebut juga dalam kitab. Ada. Cuma ini dari sudut majlis secara besar-besaran. Sebab di sini saya kaitkan di sini majlis maulid sekarang ni orang kata tak boleh makan.
makanan majlis maulid. Macam makan babi. Sebab tak ada warik, tak ada, maknanya tidak ada sebelum ni Nabi buat dan sebagainya. Itu kita tengok balik bagaimana sebenarnya pada kurun yang keempat Al-Mu'izz lidinillah buat, ulama turun. Kurun keenam pemerintah Arbil buat, ulama turun. Zaman Osmaniyah buat, semua ulama-ulama sufi, ulama-ulama turun belaka. Majoriti ulama turun padang untuk bersama dengan pemimpin meraihkan majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya dalam kitab Ahsanul Kalam yang dikarang oleh Syekh Bakhit Muti'i, bekas mufti Mesir, menulis perihal orang pertama yang mengasaskan majlis Maulid secara besar-besaran. Dalam kitab Ahsanul Kalam, Al-Mu'izz lidinillah telah menganjurkan majlis Maulid Nabi pada 12 Rabiul Awal tahun 362 Hijrah. Baik. Bahkan Al-Mu'izz lidinillah ini bukan menganjurkan pada tarikh ini saja. Oleh kerana terjadinya, orang kata, ada kata 12 hari bulan Nabi dilahirkan, ada kata 10 hari bulan. Maka Al-Mu'izz lidinillah ini buat rotation. Tahun ni buat 12, tahun depan buat 10. Buat pada tarikh-tarikh yang berbeza, tetapi semuanya dalam bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Seterusnya pada abad yang ke-6, ini disebut dalam kitab Al-Qaulul Munji, Syarah Barzanji. Pada abad yang ke-6, pemerintah Arbil, utara Iraq, menyusun majlis maulid dengan lebih teratur. Pemerintah di zaman pemerintah Arbil ini, pada abad yang ke-6 ini, beliau menghabiskan duit lebih kurang sebanyak 300,000 dinar. Bahkan menganjurkan jamuan 5,000 ekor kambing yang dibakar, 10,000 ekor ayam disembelih, 100 ekor kuda disembelih untuk dimakan, 100,000 lebih yogurt. Yogurt lah, susu masam, zabadi. Dibahagi-bahagikan. 30,000 talam manisan dibahagi-bahagikan. Bahkan ulama-ulama semuanya menyertai majlis yang dibuat oleh pemerintah Arbil ini. Seterusnya pada zaman Khilafah Ayyubiyah, pemerintah Khilafah Ayyubiyah menghabiskan lebih 300,000 dinar setahun untuk majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Uthmaniyah pula, Sultan Abdul Hamid yang kedua meraihkannya di masjid bersama alim ulama. Di zaman Uthmaniyah ini, bahawasanya tercatat dalam sejarah, Sultan Abdul Hamid yang kedua ini buat perarakan. Daripada istana, daripada tempat raja tinggal, sehinggalah bergerak bersama dengan alim ulama sehingga kepada masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi perarakan pun zaman Uthmaniyah, Sultan Abdul Hamid yang kedua raih. Baik. Seputar isu mahabbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini dari sudut mahabbah Nabi SAW, maka sebahagian daripada golongan-golongan ini membaca hadis. Mereka membacakan hadis ini, la tuturuni kama ataratin nasara Isa ibn Maryam fa innama ana abdullahi wa rasuluh. Maksudnya, jangan kamu puji aku seperti Kristian memuji Sayyidina Isa ibni Maryam. Hanya aku hamba Allah dan Rasulnya. Jadi mereka kata, mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil tak boleh puji Nabi, tak boleh buat majlis lebih-lebih. Ada hak nak sambut maulid Nabi pun, cukup dengan apa yang Nabi buat. Jangan lebih-lebih, takut jadi syirik. Takut jadi maknanya menyekutukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat Nabi setaraf dengan Tuhan, yakni Allah Ta'ala. Mereka gunakan hadis ini. Mereka guna hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita tengok bagaimana ulama menghuraikan, membaca hadis ini. Ulama-ulama apabila nak syarah hadis, dia tengok pelbagai riwayat dan sebagainya.
untuk mengetahui maksud. Maksud asal, maksud sebenar, tujuan sebenar Nabi SAW. Bukan terus ambil satu riwayat, dia buat conclusion terus. Dia buat kesimpulan terus, tidak. Kata Imam Al-Qustullani, dalam slide yang seterusnya, Imam Al-Qustullani dalam satu riwayat menyebut, dalam satu riwayat yang lain ada diriwayatkan. Ini riwayat Sufyan. Dalam Irsyadus Sari ada sebut, ada riwayat lain Nabi SAW menyebut dengan maksudnya, yakni jangan puji itu seperti mana Kristian menjadikan Nabi Isa Tuhan atau anak Tuhan. Jadi kita nampak di sini sudah ada satu sempadan. Bagaimana majlis-majlis maulid, majlis-majlis mahabbah Nabi SAW ataupun pujian, selawat, pujian dan sebagainya kepada Nabi, ada satu sempadan yang diletakkan oleh Nabi sendiri. Yakni jangan sampai menjadikan Nabi Muhammad seperti Kristian menjadikan Nabi Isa Tuhan. Seperti Kristian menjadikan Nabi Isa ini anak Tuhan. Maknanya sekarang ni majlis maulid kalaulah menjadikan Nabi ini setara satu level dengan Allah Ta'ala, kata pula Nabi Muhammad ni anak Allah Ta'ala, maka silap. Begitu ini sepadang. Seterusnya kita tengok. Sebenarnya mari datang daripada mana hadis ini. Kalaulah dalam Quran disebut sebab nuzul. Sebab nuzul, yakni sebab turun ayat Quran. Hadis pula disebut sebab wurud ataupun asal warid. Asalnya asal wurud hadis Nabi SAW. Sebab apa Nabi sebut macam tu? Sebab apa Nabi sebut jangan kamu puji aku seperti mana, jangan kamu puji aku seperti mana Kristian memuji aku. Aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Sayyiduna Muaz bin Jabal meminta izin untuk sujud kepada Nabi SAW. Lalu Nabi melarang Muaz melakukan sedemikian rupa. Ini boleh tengok dalam kitab Fathul Bari. Baik. Jadi Sayyidina Muaz bin Jabal nak sujud kepada Nabi. Sujud. Nabi tidak mahu, orang-orang akan datang, akan menjadikan dengan perbuatan Muaz bin Jabal itu hujah. Maka Nabi melarang dan menyebut sebegitu rupa. Baik. Juga Ibn Tin. Ini juga dalam Fathul Bari ada sebut. Makna jangan memujiku itu ialah menjadikan Nabi Muhammad setaraf dengan Allah. Angkat Nabi Muhammad ni Tuhan. Maksudnya di situ Ibn Tin menyebut. Kemudian Nabi menguatkan tegahan dengan menyebut aku hamba Allah dan Rasulnya. Aku ni manusia juga. Jangan angkat aku ni seperti mana Allah Ta'ala. Jangan jadikan aku ini anak Allah Ta'ala. Begitu je. Seterusnya pula, bila kita sebut majlis maulid, maka berkait juga dengan puji-pujian kepada Nabi SAW ketika mana hidup baginda Rasulullah SAW. Ini pujian ketika mana hidup baginda sudah ada. Kita kenal Syahid Mu'tah, Sayyidina Abdullah ibn Rawahah, Ka'ab bin Zuhair, Hassan ibn Sabit dan sebagainya. Semuanya itu kita kenal sebagai orang-orang yang banyak memuji Nabi SAW. Seterusnya Hassan bin Sabit memuji Nabi dengan menyebut. Tu ada, dia jadi balik belah sekali tulisan Arab. Tak apa, kita baca. Wa ahsanu minka lam taraqattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqtu barra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ada tinggal sikit ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Maksudnya ni Hassan bin Sabit ni memuji depan Nabi. Hassan bin Sabit memuji depan Nabi, bukan maknanya memuji selepas Nabi meninggal. Nabi pun dipuji ketika mana hidup. Dan engkaulah sebaik-baik manusia yang belum pernah dilihat oleh mata. Engkau jugalah secantik manusia pernah dilahirkan wanita. Dicipta engkau bebas daripada segala keaiban. Sepertinya engkau dicipta seperti yang kamu kehendaki. Bahkan Nabi SAW
memberi upah burdah, memberi burdah kepada Sayyidina Ka'ab bin Zuhair kerana memuji baginda. Di sini juga saya nak sebut bahawasanya tidak mengapa untuk kita memberikan upah, untuk kita memberikan habuan dunia yang bersifat material kepada orang yang memuji Nabi SAW kerana Nabi sendiri pernah berbuat sedemikian rupa. Seterusnya, ini juga dalam kitab Al-Qaul Al-Munji. Diriwayatkan bahawasanya Al-Abbas bermimpi melihat Abu Lahab. Beliau bertanya kepada Abu Lahab, bagaimana keadaanmu? Keadaanmu bagaimana di alam barzakh? Jawab Abu Lahab, aku di alam neraka, tetapi diberi keringanan setiap malam Isnin dengan diberikan minum air sekadar di celahan jari. Air di celah-celah jari boleh minum. Hari Isnin, malam Isnin. Ini semua kerana aku bergembira dengan kelahiran Nabi dan dengan sebab aku suruh Suwaibah Al-Aslamiyah menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnul Jazari, kalau dia yang diturunkan dalam Al-Quran dengan celaan, disebut dalam Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab, celaka Abu Lahab. Warid dalam Quran, sebut dalam Quran, maknanya celaka, memang kafir Abu Lahab ni. Kalau dia yang diturunkan dalam Quran dengan celaan terhadap Abu Lahab, diberikan ringan azab kerana gembira dengan lahir Nabi. Maknanya Abu Lahab yang dicela dalam Quran pun diberi keringanan azab sebab bergembira dengan Nabi. Bagaimana pula halnya dengan Muslim yang bertauhid, gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hujung nanti kita akan sebut kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh ulama pada bab mahabbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya pula Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair, bukan namanya Ka'ab Zuhair, Ka'ab bin Zuhair turut mengarang qasidah memuji Nabi yang dikenali dengan nama Banat Su'ad. Banat Su'ad. Nama Banat Su'ad dan awal-awal syair pun Banat Su'ad. Bahkan dengan sebab qasidah ini, Nabi memaafkan ketelanjuran beliau ketika zaman jahiliyah yang bersyair mengutuk Nabi dan Nabi menganugerahkan kepadanya burdah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Ka'ab bin Zuhair ini antara pengarang syair kutuk Nabi di awal Islam. Kutuk Nabi, banyak cela Nabi dengan syair-syair. Sebab Petah bercakap, Petah bersyair. Akhirnya apabila melihat beliau memeluk agama Islam, alhamdulillah, maka beliau menebus balik kesilapan beliau dengan membuat syair memuji dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lainnya pula yang tidak disebutkan di sini, Sayyidina Abdullah ibn Rawahah juga bersyair di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sudut majlis mahabbah serta puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis Maulid, kita tahu dah sejarah majlis, maknanya puji-pujian pun kita sudah catatkan sejarah. Maka kita tengok pula sejarah kitab Maulid. Sejarah kitab Maulid. Kerana juga kitab-kitab Maulid ini dikarang untuk memuji Nabi. Bahkan ada kata kitab Maulid ni siapa boleh masuk syirik ni. Jadi kita tengok abad yang ke-7. Abad yang ke-7, yakni ini di zaman pemerintah Irbil tadi yang kita sebut tadi, dikarang kitab At-Tanwir fi Maulid Al-Bashirin Nadhir. Apabila di majlis ini, di majlis Maulid, pemerintah Irbil dipersembahkan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab ini oleh pengarang asal, maka pemerintah Irbil amat kagum, sangat-sangat suka dengan kitab Maulid. Beliau menganugerahkan kepada pengarang kitab At-Tanwir ini dengan hadiah berupa 1,000 dinar emas. Banyak tu 1,000 dinar emas. Abad ke-8 Burdah Al-Busiri oleh Imam Al-Busiri. Ini secara ringkas. Abad yang ke-9 Maulid Ad-Dibai. Dan abad yang ke-12 Maulid Al-Barzanji. Ini kitab-kitab puji-pujian secara kitab-kitab pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab Maulid yang besar-besarlah. Yang besar-besar.
Seterusnya kita masuk kepada slide seterusnya, kitab maulid di alam moden. Di zaman-zaman moden ni, Maulid An-Nabhani ni contohnya lah, sikit saja ni contohnya. Maulid An-Nabhani oleh Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabhani dan Adhiya'ul Lami' oleh Habib Umar Hafiz. Dan tidak terkecuali di alam Melayu kita ni ada ulama-ulama tanah Melayu yang menulis kitab-kitab Maulid Nabi SAW. Antaranya Syekh Daud Al-Fatani, guru besar tanah Melayu, Risalah Musawwadah. Ada katanya Risalah Musawwadah ini terjemah daripada Barzanji. Ada katanya begitulah. Barzanji asalnya Arab, diterjemah oleh Syekh Daud Al-Fatani. Seterusnya pula Badrut Tamam wan Nujum As-Sawaqib yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir ialah Cahaya Islam, gugusan Maulid Sayyidul Anam oleh Tuan Guru Haji Sulung bin Abdul Qadir, Syahid Bidaris Salam, Syahid Negeri Patani. Jadi semua ini, tiga ini, baru tambah misalnya Musawwadah, Cahaya Islam ni dikarang dalam bahasa Melayu dan dibawa ke negeri tanah Melayu kita ni di Nusantara untuk memupuk lebih lagi kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, habis kita masuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab Maulid kita masuk dah, puji-pujian kepada Nabi, dan juga sejarah majlis Maulid, start daripada zaman Al-Mu'izz lidinillah sehinggalah ke zaman Uthmaniyah, semuanya kita telah sebut. Maka kita masuk kepada tabarruk dengan asar Nabi, dengan kesan tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah ramai daripada golongan yang ghulu, yang lebih-lebih, baik daripada pihak mana-mana pun ada silap masing-masing. Maknanya bertabarruk ini sekadar mana asar Nabi dan sebagainya. Cuma saya tidak ingin menyebut tentang keabsahan, tentang kesahihan sebenar asar-asar Nabi. Ada katanya tak ada dah zaman sekarang ni. Rambut Nabi tak ada, jubah Nabi tak ada, semuanya terbakar dah. Burdah Nabi terbakar, serban-serban Nabi tak ada dah. Semuanya tak ada. Itu saya tak bincang. Sebab saya bukan pakar dalam bab itu. Boleh tanya kepada golongan-golongan yang lebih pakar dan sebagainya. Cuma kita hanya menyebut cerita saja sejarah dan hukumnya di sisi jumhur ulama. Ada pun yang ganjil-ganjil, yang ulama-ulama yang tergelincir itu kita tak bincang di sini. Baik. Tabarruk dengan asar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sudah ada kau tabarruk? Ada. Bahkan hadis ini Imam Muslim letak hadis ini di dalam bab peluh Nabi dan juga hukum bertabarruk dengan peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak sebutkan di sini, Imam Muslim pun cenderung kepada kata boleh nak tabarruk dengan asar Nabi. Tidak ada masalah untuk bertabarruk dengan kesan tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini dalam Sahih Muslim, disebut Sulaim mengambil peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lekat pada kulit hamparan selepas Nabi qailulah di atasnya. Suatu hari Nabi masuk qailulah di rumah Sulaim. Lalu Nabi berbaring. Nabi ketika itu Nabi ni kulit Nabi ni kuat berpeluh, banyak berpeluh. Jadi bila Nabi bangun daripada hamparan itu lekat peluh-peluh. Lekat peluh-peluh. Ada peluh. Ada katanya riwayat lain kata Sulaim ambil di atas kulit Nabi, di atas badan Nabi. Lalu Nabi bertanya, "Apa kamu buat ini ya Sulaim? Buat apa ni? Duduk ambil sesuatu di atas kulit hamparan ni?" Jawabnya Sulaim, "Kami mengharapkan berkat peluh Nabi itu pada kanak-kanak kami ya Rasulullah." Nabi bersabda, "Tepatlah keputusan kamu." Hadis
riwayat Imam Muslim. Nabi pun memperakui kata boleh nak ambil berkat pada kesan tinggalan Nabi letak pada kanak-kanak. Bahkan peluh Nabi ini pula digunakan untuk mewangikan benda lain, mewangikan minyak wangi dengan wangian dengan peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sebut Imam Nawawi yang letak tajuk pada kitab Imam Muslim ni, hadis Imam Muslim. Jadi Imam Nawawi pun muyul kata boleh tabaruk. Cumanya ada sesetengah orang dia sebut ini hanya terjadi, hanya boleh beramal ketika mana Nabi hidup saja. Boleh ketika mana Nabi hidup saja. Tak boleh buat selepas Nabi meninggal. Itu kita akan sebut juga di hujung majlis ini insya-Allah taala. Dan kalaulah bahawasanya perbuatan Ummu Sulaim ini salah, nescaya Nabi akan larang awal-awal. Kalaulah Nabi takut orang-orang akan datang pun menyebabkan syirik sebab tinggalan Nabi, Nabi akan larang. Ummu Sulaim mengambil peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan larang. Cuma di sini firman Allah Taala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Dalam surah Al-Maidah ada disebutkan bahawasanya wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan dari Tuhanmu kepadamu. Jadi slide seterusnya ni juga tak berapa nak center mana dah tulisan tu. Tak apalah. Saya baca, saya tak menipu ni. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan dari Tuhanmu kepadamu. Sampailah. Dari ayat ini keluarlah satu kaedah. Satu kaedah yang ulama buat, ta'khirul bayan an waqtil hajati haram. Melewatkan penerangan pada waktu yang diperlukan adalah haram. Kalau Nabi tahu ketika itu, Nabi takut ketika itu orang jadi syirik, Nabi akan larang awal-awal. Kalaulah Nabi tahu perkara itu perkara haram, Nabi akan larang ketika itu juga. Tak boleh. Maknanya tahu dah haram, tak pernah berlaku sesuatu perkara, Nabi SAW melewatkan penerangan pada waktu yang diperlukan. Apabila waktu itu perlu pada penerangan, maka Nabi akan terus cakap. Nabi akan terus menerangkan situasi yang sebetulnya kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedah. Kaedah ini ulama ambil daripada ayat Al-Quran. Saya letak kaedah tu bawah ayat Quran. Kalau kata apa guna kaedah? Guna ayat Quran lah. Ni saya tunjuk bahawasanya kaedah ini diambil daripada ayat Quran ini. Ini pula seterusnya tajribah ulama. Tajribah ulama. Tajribah apa tajribah? Pengalaman. Pengalaman ulama. Pengalaman ulama disebut, berkata Syekh Abdul Qasim bin Muhammad, guru Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Andalusi, antara apa yang didapati dari pengalaman ulama pada barakahnya. Barakah apa ni? Ini dari sudut surah, gambaran capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ambil gambar saja. Rupa, bukan capal sungguh. Ini dari sudut rupa kesan Nabi. Capal ni antara tinggalan Nabi lah. Jadi rupa capal Nabi itu bukan capal sungguh. Rupa. Orang yang membawanya dengan niat mengambil barakah akan dipelihara dari, bukan dadi tu, biasa dah typo, jari gemuk. Akan dipelihara dari kejahatan musuh, syaitan, mata pendengki, juga untuk memudahkan beranak. Letak atas perut jadi mudah beranak. Ini pengalaman ulama. Nak percaya ataupun tidak, itu berdasarkan kepada sendiri. Tambah beramal pun tidak mengapa, tidak menjadi kesalahan. Itu bukan satu kewajipan. Kita sebut dah bahawasanya perkara ini hanya berkait antara perkara nak kata harus ataupun tidak saja. Jadi orang yang kata tidak harus, kafir dan sebagainya, salah. Jadi disebut di sini bahawasanya pengalaman ulama. Pengalaman ulama kita boleh beramal ke? Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i sendiri dia ambil
daripada ulama-ulama dulu juga. Dia ambil daripada gurunya. Imam Syafi'i ni pernah seketika hampir dibunuh, tetapi beramal dengan satu doa. Ni saya tak ada dalam slide saya cakap saja. Saya sebut sini. Disebutkan Allahumma ya Latif nas'aluka lutfa fi ma jarat bihil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir. Itu tajribah pengalaman Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu ardah tentang doa itu, maka boleh diamalkan. Ini gitu juga barakah. Ada kata rupa itu tidak sahih dan sebagainya. Itu kena tengok balik dalam kitab-kitab hadis dan sebagainya. Cuma nak kata bahawasanya orang yang membawa surah bertabarruk, mengambil berkat dengan capal itu, mengambil berkat dengan surah, dengan gambaran capal itu sebagai syirik dan sebagainya, itu adalah kesilapan yang sangat-sangat besar di sisi ulama-ulama. Kerana dalam kita tengok tadi, start daripada awal dah sampai ke akhir ni, tidak pernah kita sebut bahawasanya Nabi SAW itu lebih daripada seorang Rasul. Bahkan lebih daripada seorang Rasul. Tak naik sampai ke tahap ketuhanan. Dan tabarruk pula, kita tak kata benda tu memberikan kesan. Kita tak kata capal ni lah yang beri kesan. Surah capal inilah, gambar capal inilah memberi kesan, memberi sebab kepada mudahnya beranak isteri saya. Tidak. Sebab itulah awal agama, awaluddin ma'rifatullah. Kena kenal Allah Ta'ala dulu. Jadi bila kenal Allah Ta'ala ni maha berkuasa dan sebagainya, masuk kepada tabaruk dan sebagainya, maka mudah. Tak jadi masalah dah kepada hukum-hukum yang berkait dengan akidah ini. Ini dari sudut mengambil berkat. Ada kata surah je, bukan boleh mengambil berkat pun. Itu memang surah itu gambar saja. Saya buat kias mudah lah. Kalaulah kita ni penyokong parti Islam se-Malaysia, contoh. Jadi orang ambil bendera parti kita tu, pijak di kaki. Pijak. Pijak itu orang kata kepada kita, boleh ke pijak bendera ni? Bendera parti Islam ni. Kita kata, kita pijak gambar saja. Bukan kita pijak parti tu, kita tak hina parti. Orang pun tahu bahawasanya memijak bendera, memijak gambar itu adalah satu penghinaan. Maknanya kita ni bukanlah nak sebut capal ni, janganlah dibuat dihina dengan sebegitu rupa. Kalau tak suka, kalau tak ampuh, cukup kita tidak melakukannya, cukup kita tidak berbuat apa-apa. Nak larang, berpada-pada, jangan bawa kepada kata syirik dan sebagainya. Seterusnya kita masuk kepada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selawat ini bab yang terakhir dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam 4 isu yang orang tuduh kata bahawasanya seseorang itu boleh jadi telajak, melampau dalam cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis seterusnya di sini, hadis yang Bashir bin Sa'ad berkata, kalau tak silapnya dalam hadis Sahih Muslim juga hadis ni, Allah memerintahkan kami berselawat ke atasmu ya Rasulullah. Bagaimana kami nak berselawat kepadamu? Nabi mendiamkan diri hingga kami berharap dia tidak bertanya baginda. Nabi senyap lama. Kerana biasanya Nabi senyap lama ni, Nabi tak suka kepada benda tu. Jadi sahabat-sahabat ni terdetik dalam hati, moleknya sebaiknya dia tidak tanya soalan begini kepada Nabi. Begitu. Kemudian Nabi bersabda, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan ucapan salam pula seperti yang kamu ketahui dalam tasyahud itu. Nak berselawat dengan lafaz ini. Jadi menjadi dalil. Sesetengah orang disebut bahawasanya
Tak boleh selawat selain daripada selawat yang Nabi ajar. Hanya selawat yang Nabi ajar saja boleh. Ini selawatnya. Fil alamin innaka hamidum majid. Kena selawat lagu ni je. Tak boleh terima selawat Imam Syafi'i. Tak boleh terima selawat Imam Ibnu Masyis dan sebagainya. Itu semua itu boleh jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menyebabkan kepada menambah sesuatu daripada agama. Jadi Nabi tak buat, kita pergi buat. Kita jadi modified agama pula. Syekh Muhammad Awad Al-Manqus ni disebut secara mudahnya, kita nak menjawab secara mudahnya. Sebenarnya tidak ada disebutkan Nabi ajar kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan apabila kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lafaz sallallahu alaihi wasallam itu tidak terdapat dalam hadis Nabi dan sebagainya. Cuma kita ni sebut sallallahu alaihi wasallam ni mari daripada mana? Dan kalau gitu, bila sebut nama Nabi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad. Sebut gitu lah. Dah kata nak ikut sangat apa yang Nabi buat, tak boleh nak tambah dan sebagainya. Selawat dengan selawat tu. Nak menampakkan bahawasanya sebenarnya ada hukum yang tersendiri. Slide seterusnya disebutkan dalam syarah Zadul Mustaqni' oleh Asy-Syangqiti menyebut bahawasanya selawat paling afdal adalah selawat Ibrahimiyah. Apa selawat Ibrahimiyah ni? Selawat Ibrahimiyah tu selawat tadilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selawat yang dibaca ketika mana tahiyat akhir. Selawat Ibrahimiyah yang diajar Nabi kepada umat dan sahabat baginda radhiyallahu taala anhum ajma'in. Memang kita semua ulama kata begitu. Yang paling aula, yang paling afdal selawat tu. Maka demikian itu lebih afdal dan lebih sempurna kerana kaedah menyebut yang warid itu lebih afdal dari yang tidak warid. Zikir-zikir wirid Nabi SAW yang datang daripada hadis itu lebih afdal daripada yang tidak warid. Yang ulama-ulama buat, yang ulama-ulama beramal, boleh mana afdal? Hak Nabi beramal ke ulama beramal? Afdal Nabi beramal. Tapi adakah yang ulama buat itu sudah dikira menambah daripada agama? Tidak. Itu perlu sangat panjang dalam kitab, dalam bukan untuk diterangkan di sini, menambah sesuatu sebahagian daripada agama. Baik. Kata Syekh Syabra Mulasi, ataupun lah orang sebut ada Syubra dan sebagainya, Syabra Mulasi dalam hasyiahnya atas Nihayah, seperti yang maklum selawat Ibrahimiyah adalah seafdal salawat. Jadi yang paling afdal selawat Ibrahimiyah. Dan selawat Imam Syafi'i, selawat Ibnu Masyis dan sebagainya tu, selawat Syadariyah tak boleh beramal ke? Bukan tak boleh beramal, tapi yang paling afdal yang datang daripada Nabi. Itu yang sepatutnya kita ada dalam diri kita. Bukan mengatakan selawat lain salah, yang ni saja boleh. Ini saya ambil daripada fatwa Darul Ifta Mesir oleh Syekh Muhammad Syauqi Alam. Baik. Seterusnya pula, ini daripada kitab Husnut Tafahum wa Dark li Mas'alah At-Tark. Fi Mas'alah At-Tark oleh Syekh Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan disebut, dibuat syair At-Tarku laisa bihujjatin fi syar'ina. Kita baca Melayu selalu dah. Terus kepada Melayu. Meninggalkan sesuatu itu bukanlah satu hujjah dalam syarak. Apa ni? Saya nak sebut apabila Nabi maknanya meninggalkan sesuatu benda, adakah terus benda itu dilarang? Benda tu Nabi tak larang, Nabi tak tegah. Tapi tak berlaku lagi di zaman Nabi, adakah benda itu tidak boleh ditambah? Ataupun benda itu tidak dibuat oleh Nabi, terus benda itu dikira haram, dikira makruh dan sebagainya. Maka di sini Syekh Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari dia letakkan satu panduan. Meninggalkan sesuatu itu bukanlah hujah di alam syarak agama kita. Ia tidaklah menunjuk kepada hukum menegah ataupun mewajibkan. Tak jadi haram, tak jadi wajib. Maka sesiapa yang menganggap apa yang ditinggalkan oleh Nabi sebagai haram dan ia yakin bahawa itulah satu hukum yang benar dan betul, maka ia telah sesat
silap dari kelurusan dalil. Bahkan ia tersalah pada hukum yang betul dan celakalah ia. Ni Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari sebut gini. Seterusnya, tidaklah menjadi larangan melainkan apabila ditegah dengan datangnya ancaman bagi orang yang menyalahinya sebagai azab ataupun dicela perbuatan yang menunjukkan kepada mendapat balasan dan hukuman atau lafaz haram yang mengiringi kecelaan atau keaiban. Apakah intipati yang nak disebutkan oleh Syekh Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari ini dalam kitab oleh Syekh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Syekh Ali Jumaah Al-Bayan, kalau tak silap, disebutkan bahawasanya kita nak letakkan, kita nak tahu benda itu tambahan. Nabi tak buat, haram ke, wajib ke, sunat apa? Kena tengok daripada 4 sumber, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kena ekstrak, ada proses ekstrak hukum dulu. Bukan terus kata Nabi buat ke tak? Nabi tak buat, maka tak boleh kita beramal. Haram kita beramal. Tak jadi begitu. Ini perbuatan orang yang tersilap. Kata Syekh Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari di dalam kitabnya Husnul Tafahum wad Dark. Jadi apa yang dibuat? Apa yang antaranya zaman Nabi tidak ada majlis Maulid Nabi. Zaman sahabat tak ada juga. Zaman tabi'in juga tiada. Jadi adakah jadi kesilapan buat majlis Maulid dan sebagainya ni? Tidak menjadi kesilapan. Syekh Yusri bin Rushdi sebut bahawasanya antara hikmah buat majlis Maulid di hujung-hujung ni, umat-umat hujung, tidak dibuat di zaman sahabat. Abu Bakar tidak menganjurkan, Sayyidina Umar tak anjur, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun tak anjur dan sebagainya, kerana semakin hujung usia umat ni, semakin umat kita ni kurang nak ingat pada Nabi SAW, maka ulama-ulama menganjurkan untuk dibuat sebagai peringatan kepada Nabi SAW sekurang-kurangnya setahun sekali. Sekurang-kurangnya setahun sekali. Ingat pada Nabi pada bulan Rabiul Awwal. Itu saja. Tak lebih daripada itu. Tak lebih daripada itu. Kesimpulan. Awal ni kesimpulan. Baru 9:52 kesimpulan dah. Baik. Mahabbah Nabi itu dituntut kerana ianya wasilah untuk sampai kepada mahabbah Allah Ta'ala. Antara salah satu kitab tafsir yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari, beliau menghimpunkan ayat-ayat Al-Quran, yang mana ayat-ayat Al-Quran itu menyebut nama Nabi dan nama Allah Ta'ala pada setiap ayat. Dan antara yang disebutkan, maknanya Nabi dan Allah Ta'ala disebut dalam satu ayat dalam sudut, dalam dalil mahabbah kepada Allah Ta'ala. Nak sampai kepada cinta Allah Ta'ala, nak sampai kepada cinta Allah Ta'ala, sayang pada Allah Ta'ala, kita kena lalu dulu jalan cinta kepada Nabi SAW, kerana Nabi kekasih Allah Ta'ala. Kalaulah kita benci pada Nabi, tak tambah cinta pada Nabi, bagaimana kita nak sampai kepada maksud tu? Tujuan sebenarnya kita cinta Nabi ni nak sampai cinta pada Allah Ta'ala. Bukan terhenti sekadar cinta pada Nabi, tapi maknanya Allah Ta'ala suruh tak buat. Tak. Kerana arahan Allah Ta'ala dan Nabi ni selarah. Sama. Selarah. Firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau kamu cinta Allah, ikut aku. Pasti Allah akan mencintaimu dan mengampuni bagi dosa-dosa kamu. Ikut Nabi, cinta pada Nabi SAW. Dengan sebab cinta pada Nabi, ikut dengan Nabi itu, pasti Allah juga akan mencintaimu dan mengampuni bagi dosa-dosa kamu. Jadi itulah nak sebut pintu kepada mahabbatullah, nak sampai kepada cinta Allah Ta'ala itu kena melalui cinta Nabi SAW. Semua boleh terima ayat ni. Cuma sesetengah orang kata jangan ghulu, jangan lebih-lebih. Jadi kita tengok slide seterusnya. Bagaimana nak ghulu tu? Disebut sini, cinta Allah itu pada taraf ketuhanan. Maknanya kita tahu Allah Ta'ala saja Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Dan cinta Nabi pada tahap kemanusiaan, yakni manusia, makhluk yang paling kita sayang
adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu saja. Itu saja. Bukan maknanya kita sayang pada Nabi ni, sepakat Nabi sebagai Tuhan. Tidak berlaku demikian rupa. Ada sesetengah, sedikit saja. Tidak menjadi jumhur. Tidak berhimpun umat aku, kata Nabi SAW, di atas kesesatan. Seperti mana orang-orang Kristian yang mana sebaik saja diangkat Nabi Isa ke langit, terus saja mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Itu tidak berlaku pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sudah lebih 1400 tahun dah Nabi meninggal. Tak berlaku pada jumhur. Tetapi apa yang berlaku dalam Kristian, majoriti hampir semua kata Nabi Isa ni anak Tuhan. Tidak mampu sampai kepada syirik kerana ianya dua benda berbeza. Dua cinta yang berbeza. Bahkan tidak dapat tidak cinta Allah itu digapai. Nak sampai pada cinta Allah dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabhani, tingkat syurga ini dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, muhaddits besar, juga menyebut dalam kitabnya Min Adabil Islam. Juga ada disebut. Boleh tengok dalam kitab Min Adabil Islam. Pada bab menyebut, hukum menyebut Sayyidina. Dia kata tak boleh sebut Sayyidina, Nabi tak sebut Sayyidina. Memanglah Nabi tak sebut sebab Nabi nak sebut nama dia sendiri. Tapi kata Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabhani, tingkat syurgamu, tingkat kasih Allah padamu, bagaimana darjat Allah Ta'ala, bagaimana tinggi ataupun rendah tingginya kasih Allah Ta'ala itu, semuanya bergantung pada kecintaan kamu terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tingkat seseorang dalam neraka, darjat. Tingkat kebencian Allah pada seseorang berdasarkan kebencian seseorang terhadap Nabi Allah. Orang yang sayang banyak, sayangnya tinggi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tinggi darjatnya dalam syurga. Orang yang banyak benci mendalam kepada Nabi SAW akan diletakkan di bawah sekali api neraka. Itulah yang dipaham. Sebab apa orang munafik duduk di bawah sekali. Dalam neraka 7 lapis, orang munafik bawah sekali. Sebabnya mereka lah orang yang paling benci kepada Nabi SAW dalam keadaan yang sama, talang dua muka. Muka bila berhadap dengan Nabi, nampak senyum, nampak baik je. Tapi bila belakang, nak khianat pada Nabi. Khianat, berpakat dengan orang Yahudi dan sebagainya. Maka mereka duduk di bawah sekali daripada kalangan ahli-ahli neraka. Jadi, saya rasa cukup sekadar tu saja. Rujukannya, saya letak dah di belakang. Al-Fathul Bari, Irsyadus Sari dan sebagainya. Kalaulah orang yang reti bahasa Arab, beliau dia boleh nak rujuk kepada kitab-kitab ini. Ada lagi kitab-kitab yang tidak disebut di sini, dengan maaf lah daripada saya. Dan kita tengok kalau ada sesi soal jawab, kalau ada soalan-soalan yang saya tahu jawapannya, saya akan jawab. Kalau saya tak tahu, saya tak akan jawab, insya-Allah ta'ala. Baiklah, syukur Ustaz atas penerangan dan juga penjelasan yang padat tadi. Jadi memandangkan kita masih ada berbaki dalam 30 minit lagi, kami daripada pihak Liqa'ah Syirah akan memberikan ruangan jika ada soalan daripada antum semua untuk dijawab oleh ahli panel kami pada malam ini. Jadi dipersilakan untuk bertanya jika ada apa-apa soalan. Allahumma salli ala sayyidina. Boleh tanya mana nak tanya di ruang mesej tu. InsyaAllah kita akan jawab sekadar yang kita tahu saja. Tak tahu kita tak jawab lah.
Ni ada soalan ni daripada sahabat kita Abdul Abbas. Kalau majlis qasidah, lepas tu ada bakar benda tu. Ada bakar ayam, bakar kambing, tak apa, tak ada masalah. Kita sebut dah tadi bahawasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pemerintah Irbil Sultan Muzaffar Abu Sa'id membelanjakan sebanyak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 10,000 ekor ayam untuk dibakar. Tak ada masalah nak buat majlis qasidah bersama dengan majlis makan-makan ke majlis bakar bukhur. Bakar bukhur kita bakar ayam, nak makanan je kita nampak. Bakar bukhur itu tidak ada masalah juga. Bahkan bakar bukhur itu disukai kerana mewangikan majlis itu. Malaikat itu hadir pada majlis-majlis wangi, tempat-tempat wangi, tempat-tempat kotor, tempat-tempat busuk tidak hadir. Gitulah. Kita faham bakar ayam je makan. Berapa perut. Jadi ada lagi nak jawab, nak tanya tu, bolehlah nak tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, bagaimana hendak memupuk rasa cinta dan menjadikan Rasulullah sebagai teladan terhadap seseorang yang tidak berapa kenal Rasulullah? Sebelum kita ni nak rasa cinta, sebelum nak jadikan Nabi sebagai teladan, nak ataupun tidak mahu, perlu kepada kenal dahulu. Kenal dahulu. Dan kalau nak mengenalkan pula, kena cerita banyak tentang Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita suka kepada perempuan, kita suka kepada dunia, kita akan tanya banyak tentangnya. Kalau kita suka, kita bekerja ni, suka sangat, bekerja ni lama dah kita idamkan. Maka kita akan tanya orang banyak. Kita suka sangat bisnes, kita akan belajar, kita akan tahu, oh ni bisnes dan sebagainya, oh ni. Jadi bagaimana nak memupuk rasa cinta pada orang itu? Kena kenal dulu. Siapa yang kena memperkenalkan, kena banyak ceritanya? Orang yang tahu, orang yang reti lah, kena banyakkan bercakap tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boleh baca buku-buku yang ringan, yang tidak terlalu berat. Boleh hadir ke majlis-majlis ilmu dan sebagainya lah. Barulah hadirnya rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu dari sudut nak mengenalkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga-moga kita semua jadi orang yang ada rasa cinta, ada rasa nak jadikan Nabi sebagai teladan dan menjadi juga wasilah sebagai perantara kepada masyarakat untuk mengenalkan, memperkenalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang sebetulnya. Kalau ada soalan lagi, boleh tanya insya-Allah. Ada yang boleh jawab. Assalamualaikum Ustaz. Ada yang mengatakan capal Nabi lebih mulia dari Arash dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sejauh manakah kebenaran pernyataan tersebut? Saya tak tahu. Cumanya, apa yang saya tahu ialah tanah kubur Nabi, maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Arash. Itu ulama-ulama ada bincang dalam kitab, disebutkan dalam bab tempat yang mulia. Memang jumhur ulama mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, Mekah lebih molek, lebih tinggi darjatnya daripada Madinah. Tetapi semua ulama berittifaq bahawasanya tanah yang paling mulia adalah tanah yang membalut, yang menutup jasad Nabi yang mulia di alam maqam di Madinatul Munawwarah
bahkan lebih mulia daripada Arash. Ada pun yang kata capal lebih mulia daripada Arash, saya tak mengetahui. Tetapi hadis yang kata Nabi ni pakai capal dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, setahu saya adalah hadis yang lemah ataupun tersangat lemah, yang tidak, maknanya hadis lemah, ada kata palsu, ada kata lemah, ada kata tidak tu. Jadi saya tidak mengambil apa-apa keputusan dalam bab ini. Saya tawakuf. Saya tak kata maksudnya Nabi pakai ke Nabi tidak pakai, saya tidak berpihak pada mana-mana. Itu saja apa yang saya tahu dari sudut Nabi pakai capal ketika mana peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ustaz, ahli bait dilarang untuk terima zakat. Bagaimana pula dengan duit orang yang bersedekah untuk dia, tujuan untuk studi dan sebagainya? Ada sebahagian ulama yang menyebut bahawasanya sedekah pun tidak boleh diterima oleh ahli bait. Sedekah sunat. Tapi dalam bentuk hadiah dan sebagainya boleh, tak ada masalah. Apa beza hadiah dengan sedekah? Sedekah ini tujuannya untuk sambung silaturahim. Hadiah pula tujuannya lebih kepada nak memuliakan orang tu. Sebab itulah kata Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji, Nabi SAW antara hikmahnya ialah kerana sedekah itu untuk menyambung hubungan. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadiah itu pula untuk memuliakan. Maka Nabi lebih layak dengan hadiah, tidak dengan sedekah. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. لا تجلس كذا كذا يشوفون مشكلة. معلش. Ada lagi ke untuk sesi soal jawab kita ni? Rasanya macam ada soalan dah Ustaz. Cukup sekadar tu Kalau tak ada, kita terus kepada penutup lah. Saya suruh balik Malam ini sini. Jadi baiklah, insyaAllah kita akan tutup majlis kita pada malam ini. Kami mengucapkan terima kasih bagi yang istiqamah dalam menghadiri segala 12 liqa' Asy'ariyah kita yang kita telah jalankan, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam sesi liqa' Asy'ariyah masa hadapan. Dan segala salah silap, kekurangan ataupun kesilapan daripada ATK Media ataupun masalah teknikal akan kami perbaiki, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di sesi akan datang. Jadi terima kasih sekali lagi kepada ahli panel kita pada malam ini, iaitu Ustaz Abdul Rahman, kerana sudi meluangkan masanya untuk berkongsi ilmu kita pada hari ini. Terima kasih lagi kepada Ustaz. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.